Okey, sikit lagi. Okey, sekarang cikgu sudah mula merekod. Jadi aduh, ada yang suruh tunggu sekejap lah pula. Okey, jadi apa-apa pun kita akan buka kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi yang beragama Islam, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, yang masih belum buka kamera sila buka kamera. Okey. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini ada dua tau. Ada dua. Satu bab 3 penaklukan logik. Cikgu ambil dua benda, subtopik dua je. Akas dengan akas dengan ada lagi satu tu membuat hujah didaktif, kesimpulan untuk hujah didaktif. Okey, itu satu. Yang kedua, cikgu ada request. Cikgu suka kalau ada orang request. Ni kawan kamu request dekat cikgu, cikgu nak belajar bab 1 iaitu tentang kuadratik. Dia kurang faham tentang kuadratik. Jadi untuk melancarkan perjalanan kamu punya kelas pada malam ni, sebenarnya paling digalakkan untuk kamu print worksheet cikgu tu. Sebab apa? Sebab kelas cikgu, latihan-latihan cikgu akan rujuk kepada worksheet tu. Worksheet tu yang kita nak buat malam ni. Setiap kelas lain worksheet dia. Okey, boleh cikgu teruskan malam ni? Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey. Jadi, cikgu harap masing-masing fokuslah. Fokus. Okey, jadi cikgu mula share skrin sekarang. Okey. Jadi, bab yang pertama adalah kita pergi kepada penaklukan logik. Worksheet penaklukan logik dengan buku teks. Macam biasalah buku teks. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada penaklukan logik sekejap. Cikgu terangkan balik. Pernyataan. Kamu boleh buka balik homework cikgu send tu. Dalam tu, cikgu refresh balik kamu punya pemahaman tentang pernyataan. Pernyataan tu apa? Pernyataan adalah satu ayat yang kita boleh tentukan nilai kebenaran dia. Maksudnya bila kita baca satu ayat tu, kita boleh ada persoalan timbul dalam diri kita, betul ke, salah ke statement tu? Okey, jelas ke tentang pernyataan tu? Okey, boleh faham ke? Cikgu nak dengar sikit suara. Okey. Okey, yang kedua, kita pergi kepada nilai kebenaran. Nilai kebenaran pernyataan. Maksudnya bila kita dah dapat itu adalah ayat pernyataan, kita boleh tentukan nilai kebenaran dia. Maksudnya dia boleh jadi benar ataupun dia boleh jadi palsu. Benar ataupun palsu. Itu nilai kebenaran dia ada dua je. Dia tak ada tiba-tiba setengah benar, separa palsu. Tak ada. Dia benar ataupun palsu saja. Itu untuk nilai kebenaran. Jadi, kalau kamu tengok dekat nota yang cikgu hantar dekat kamu ni, kamu boleh tengok dekat contoh-contoh ni cikgu ada hantar. Macam mana nak cek nilai kebenaran sesuatu pernyataan. Dekat homework pun cikgu ada tunjukkan macam mana nak buat. Okey. Cikgu teruskan. Kita dah belajar pernyataan, kita dah belajar tentang benar ataupun palsu. Kemudian cikgu refresh balik, kita ada tentang penafian. Penafian ni apa? Penafian ni maksudnya kita menindakkan. Tak. Contoh, saya handsome. Orang-orang puji kita, saya handsome. Kita menafikan pernyataan tu. Saya tidak handsome. Maksudnya penafian dibahagikan kepada dua. Satu, tidak menggunakan perkataan tidak. Satu lagi menggunakan perkataan bukan. Tidak, bukan. Tidak, bukan. Cikgu, mana satu nak pakai? Kamu boleh pakai dua-dua mengikut kesesuaian ayat tu. Saya tak handsome. Saya bukan handsome. Mana ayat dia yang paling betul? Oh, cantiknya kamu. Okey, kamu nak menafikan pernyataan tu. Saya tidak cantik. Kamu tak boleh pakai. Saya kurang cantik sebenarnya. Tak boleh. Saya cantik malam je. Siang saya tak cantik. Sebab siang saya penuh makeup. Malam saya dah clean. Okey, cikgu gurau. Okey, jadi dekat sini
kamu kena belajar macam mana nak menidakkan sesuatu pernyataan. Okey. Kemudian kita belajar pula tentang kebenaran sesuatu perkataan majmuk, pernyataan majmuk. Majmuk tu apa? Majmuk tu dia datang daripada bahasa Arab. Okey, majmuk ni maksudnya pernyataan yang lebih daripada satu pernyataan. Kalau dalam matematik dia ada dua sahaja pernyataan. Maksudnya pernyataan pertama dibagi nama P. Pernyataan kedua dibagi nama Q. Jadi pernyataan majmuk ni macam mana nak gabungkan? Nak gabungkan pernyataan majmuk ni kita gunakan dan tengok kat depan dan ataupun atau. Kita gunakan perkataan atau. Jadi ikut kehendak soalan. Disuruh kita gabungkan menggunakan perkataan dan ataupun disuruh kita gabungkan menggunakan perkataan atau. Okey. Jadi bila kita ada dan atau macam mana nak gabungkan? Kita tengok kepada objek dan subjek. Dekat depan adalah objek, dekat belakang adalah subjek. Yang itu cikgu ada tunjuk dah. Dekat homework, dekat penjelasan homework. Cikgu kurang faham lah. Okey, sekarang kalau kurang faham, nanti habis kelas ni kamu buka balik penjelasan homework. Cikgu buat tu dekat YouTube. Dan nanti kamu tengok balik macam mana cikgu tentukan objek dan tentukan subjek. Okey. Kemudian kita pergi kepada nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey, ini adalah nilai kebenaran dia. Senang sahaja. Tips yang pertama, dan. Untuk dan mendapatkan kebenaran yang benar untuk pernyataan majmuk dan, mesti dua-dua ayat kena betul. Okey, itu pertama. Ni adalah yang pertama. Cikgu tak salin dah kat sini sebab cikgu dah terangkan untuk kelas lepas. Kat sini cikgu refresh balik sahaja. Untuk mendapatkan pernyataan majmuk yang betul atau salah satu daripada pernyataan tu kena betul, barulah dikira betul. Okey. Okey, jadi cikgu teruskan dengan apa yang kita nak belajar pada malam ini, iaitu jika dan maka pun cikgu dah ajar. Jika, maka, jika dan hanya jika. Kamu boleh tengok balik. Jika anti jadian, maka akibat dia. Okey. Okey, ini adalah apa yang kita nak belajar. Okey, cikgu nak masing-masing buka kamera. Buka kamera. Okey, ini daripada nota yang cikgu send. Siapa-siapa yang dah download, buka page 37. Kita nak belajar tentang akas. Hari ni kita nak belajar tentang akas. Ini adalah yang dimaksudkan dengan akas. Selalunya bila dalam guru matematik kan dia bercakap tentang akas. Akas tu adalah salah satu bahagian je. Tapi dia bagi je nama akas ni sebab dia macam rare sikit. Perkataan yang rare, akas. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan macam mana nak menjawab pernyataan soalan akas. Okey. Masing-masing ada kat sini tak? Cikgu nak dengar sikit suara. Dah ready ke belum? Ada. Okey. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Yang tutup kamera tu sila buka kamera. Okey. Okey. Kalau tak boleh nampak apa skrin cikgu share, bagi tahu sebab ada yang baru masuk, selalunya dia tak nampak. Cikgu reshare balik skrin cikgu sekejap. Okey, yang lain yang tak buka kamera lagi, sila buka kamera Okey. Macam mana nak jawab pernyataan? Macam mana nak jawab soalan akas? Cikgu bagi tips. Macam mana nak jawab soalan akas? Cikgu bagi tips. Yang pertama adalah yang paling penting, kamu cari mana ayat pernyataan pertama. Ayat pernyataan pertama. Mana satu ayat pernyataan pertama, dekat mana ayat pernyataan pertama ni kita panggil dia P. P. Kita nak kena cari ayat pernyataan pertama. Ni cikgu bawa dia ke bawah. Okey. Lepas tu,
kamu kena cari ayat pernyataan kedua. Ni kamu kena salin dalam nota kamu Pernyataan kedua. Okey. Kenapa cikgu cakap pernyataan? Kenapa cikgu highlight tentang pernyataan? Okey. Dalam AKAS dia ada 4 jenis. Yang pertama adalah pernyataan. Ni formula dia kamu kena salin juga. Yang kedua adalah AKAS. Yang ketiga songsangan. Yang keempat kontrapositif. Okey. Jadi fokus betul-betul. Cikgu punya nota ni bercakap tentang pernyataan. Pernyataan pertama cikgu namakan dia P. Pernyataan kedua cikgu namakan dia Q. Okey, jadi daripada sini kita nak check. Nak dapatkan P yang betul, nak dapatkan Q yang betul, kamu check dekat pernyataan. Sebab itulah cikgu namakan dekat di pernyataan. Macam mana cikgu? Okey. Dia punya formula, kita tengok kepada dia punya formula. Jika P, jika P, maka Q. Okey. Jika P, maka Q. Okey, untuk yang baru masuk, tengok apa yang cikgu cuba terangkan. Yang kali masuk awal sikit. Jika P, maka Q. Jadi, tengok kepada ayat pernyataan. Kamu jangan tengok dekat AKAS dia. Jangan tengok dekat barisan kedua. Jangan tengok kat barisan kedua. Okey. Cikgu gariskan dulu. Cikgu garis. Cikgu tak nak kamu highlight kepada barisan kedua. Barisan kedua. Cikgu tak nak juga kamu highlight kepada barisan ketiga. Cikgu tak nak juga kamu highlight kepada kontrapositif. Just tengok kepada ayat pernyataan dekat atas sekali. Okey, ayat pernyataan dekat atas sekali, kita tengok kepada formula dia. Jangan tengok yang lain. Jangan tengok dia punya AKAS. Jangan tengok dia punya songsangan. Jangan tengok dia punya kontrapositif. Just tengok kepada pernyataan. Fokus kepada dia punya pernyataan. Pernyataan kita nak dapatkan P dengan Q. Bila kamu dah dapatkan P dengan Q yang betul, automatik semua benda kamu boleh jawab. Automatik semua kamu boleh jawab. Okey, tengok ni pernyataan. Jika Ali seorang pengawas. Sebelah jika ni adalah P. Maksudnya P ni dia bercakap apa? P adalah Ali seorang pengawas. Cikgu tulis Ali seorang pengawas. Ini adalah pernyataan yang pertama. Ini adalah pernyataan pertama. Kita check pula Q. Macam mana Q? Sebelah maka. Sebelah maka ni Q. Dia disambung pula ayat dia. Maka. Ni disebut maka. Ali seorang yang berdisiplin. Maksudnya setelah dia bercakap ataupun setelah perkataan maka, dia mention apa? Ali seorang yang berdisiplin. Dekat situ adalah dia punya Q, iaitu pernyataan yang kedua. Ali seorang yang berdisiplin. Jadi dekat sini kita paling penting adalah untuk cari mana satu pernyataan pertama. Pernyataan pertama di sebelah jika. Tengok ni jika. Setelah daripada jika ni, kamu buat macam ni ataupun kamu highlight kan. Ali seorang pengawas. Maka Q. Maka setelah perkataan maka, Ali seorang yang berdisiplin, dia adalah pernyataan kedua. Kita namakan dia Q. Jelas ke cara nak dapatkan jika jelas ke cara nak dapatkan P dan Q tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Bila kamu dah dapat P dengan Q yang betul, barulah kita buka garisan yang kedua. Okey, cikgu buka garisan yang kedua. Cikgu tak payah buka yang atas ni, cikgu buka formula dia. Formula kena salin. Tengok ni. AKAS. AKAS ni bila kamu dah dapatkan P dengan Q, dia terbalikkan. Tadi dekat pernyataan jika P, maka Q. Untuk AKAS pula macam mana? Dia terbalikkan. Dia sebut Q dulu, maka P. Okey, tak payah tengok yang atas, tengok yang bawah. Jika Q, Q dia Ali seorang berdisiplin. Jika Ali seorang yang berdisiplin, disambung maka P, ni P kita. Maka Ali seorang pengawas. Kita check jawapan kita. Kita check jawapan kita dekat atas.
Okey, kita cek jawapan kita dekat atas. Dia bercakap apa? Dia bercakap tentang, dia sebut Q dulu. Ni Q kita, Ali seorang yang berdisiplin. Tengok. Jika dia ambil pernyataan Q. Ni pernyataan Q. Jika Ali seorang yang berdisiplin, maka P. Maka Ali seorang pengawas. Maka Ali seorang pengawas. Macam mana cikgu tahu P dengan Q? Untuk tahu P dengan Q, tengok pernyataan. Yang kedua ni adalah akas. Akas dah pakai formula. Akas, songsangan, kontrapositif semua pakai formula. Jadi P dengan Q hanya ambil pada ayat pernyataan. Untuk buat akas pakai formula dia, jika Q maka P. Kita terbalikkan. Jika Ali seorang yang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, baik. Sekarang seterusnya, cikgu dah ajar pernyataan, cikgu dah ajar akas, cikgu pergi kepada songsangan. Okey, cikgu buka dia punya formula untuk songsangan. Okey, cikgu buka Okey, cikgu buka formula untuk songsangan. Tengok ni betul-betul. Okey, yang tak buka kamera, sila buka kamera sila buka kamera. Okey, songsangan. Jika ada ombak P. Jika ada ombak P. Ombak ni kamu kena ingat, kamu kena save dalam diri kamu. Ombak ni adalah tanda penafian. Tanda penafian. Maksudnya apa? Menidakkan. Jadi bila penafian, kamu kena fikir kamu nak guna tidak ataupun kamu nak kena guna bukan. Jadi kita tengok, kita nak nafikan dia. Tengok ni. Ali seorang pengawas. Kalaulah cikgu cakap Ali tidak seorang pengawas, kan pelik. Dia pelik. Kita cakap Ali bukan seorang pengawas. Cikgu, kalau saya tersilap tidak dengan bukan, macam mana cikgu? Selalunya dia tak adalah potong markah. Dia tak adalah nak sampai potong markah dekat situ. Sebab dia just nak highlight kamu menafikan pernyataan tu. Jadi sebelum kita jawab songsangan, kita tengok ni, ada tanda penafian. Kita nafikan lupi kita. Menafikan P kita. Ali bukan, cikgu tambah, bukan seorang pengawas. Jadi Ali bukan seorang yang berdisiplin. Tak ada, kita tambah tidak. Ali tidak berdisiplin. Silap. Ali seorang yang tidak berdisiplin. Tidak berdisiplin. Maksudnya bukan dengan tidak ni cikgu tambah. Sebab apa? Sebab kita tengok formula songsangan. Jika penafian P, jika Ali bukan seorang pengawas, maka penafian Q, maka Ali seorang yang tidak berdisiplin. Jadi kita tengok kepada ayat jawapan kita untuk songsangan. Tengok dia cakap apa. Cikgu tak tengok ni cikgu tak tengok. Okey, tengok ni. Dia cakap apa? Jika Ali bukan seorang pengawas. Ni P. P ni adalah pernyataan pertama. Ali seorang pengawas. Dia menafikan. Kita menafikan. Kita guna perkataan bukan. Ali bukan seorang pengawas ni. Jika Ali bukan seorang pengawas, maka Ali seorang yang tidak berdisiplin. Kenapa ada tidak? Sebab kita punya formula sekarang adalah penafian bagi pernyataan kedua. Ombak Q. Q. Ali seorang yang tidak berdisiplin. Jelas ke tentang songsangan tu? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada akhir sekali tentang kontrapositif. Kontrapositif. Tengok formula terus faham. Tengok formula. Dia memang yang pertama adalah cari mana ayat. Cari mana P dengan mana Q. Yang nombor 2 tips dia adalah tengok formula. Formula ni tak diberi dalam peperiksaan. Tak ada. Ni adalah formula ni kamu kena ingat. Kena ingat. Okey, kontrapositif. Jika penafian Q, maksudnya tadi kita sebut P dulu, sekarang kita sebut Q dulu. Jika Ali seorang yang tidak berdisiplin, maka penafian P, maka Ali bukan seorang pengawas. Diterbalikkan. Kita tengok kepada kita punya jawapan dekat atas ni. Jika Ali seorang yang tidak berdisiplin, kan itu kan penafian Q. Mana cikgu tahu Q? Ini Q. Berdisiplin. Kita menafikan berdisiplin maksudnya tidak berdisiplin. Nampak dia mention tentang tidak berdisiplin. Maka Ali bukan seorang pengawas. Ini kan P. Ini P. Dia menafikan P. Ali bukan seorang pengawas. Jelas ke kontrapositif? Jelas. 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 Okey.
Okey, jadi sekarang ni gunakan contoh dekat depan. Cikgu harap kamu print sebenarnya worksheet tu. Okey, worksheet ni cikgu akan terangkan. Kita ada 3 soalan dekat sini. Okey, cikgu ajar. Jika Q maka 3Q lagi kurang daripada 100. Okey, kita tengok kepada ayat ni. Cikgu akan buat balik daripada awal. Cikgu akan buat balik daripada awal. Okey, kamu kena tengok betul-betul. Okey, cikgu ambil dia punya ni sahaja. Cikgu ambil dia punya ni sahaja. Ni, cikgu ambil ni sahaja. Okey. Sekarang ni kita nak jawab apa? Kita nak jawab dia punya akas, songsangan dengan kontrapositif. Apa akas dia? Apa songsangan dia? Apa kontrapositif dia? Okey. Guna contoh yang cikgu buat ni untuk buat soalan lain. Ada 3 soalan. Kita akan bincangkan ketiga-tiganya. Okey, yang pertama adalah ni pernyataan. Ni adalah ayat pernyataan. Ayat yang pertama ni dikira sebagai ayat pernyataan. Okey. Daripada pernyataan, kita rujuk balik formula. Formula. Mana formula? Okey, ni formula. Cikgu keluarkan formula. Cikgu keluarkan formula. Kamu boleh tengok. Ni cikgu buat daripada awal. Step pertama, tengok kepada ayat pernyataan. Maksudnya, cikgu highlight dekat pernyataan. Apa yang cikgu nak kena buat dulu? Keluarkan mana satu P, mana satu Q. Mana cikgu nak tahu P tu? Okey, kita tengok kepada ayat pernyataan. Sebelah jika dia bercakap tentang P. Maksudnya, sebelah jika dia bercakap tentang P. Jadi, untuk soalan ni, dia bercakap P kita adalah Q. Ialah 30. Sebelah maka. Maksudnya dekat sini kita dah bercakap tentang P. Jelas ke macam mana cikgu keluarkan P tu? Jelas. Jelas. Okey. Sekarang cikgu keluarkan Q. Tengok kepada formula pernyataan. Macam mana nak dapat mana satu Q? Dia duduk sebelah maka. Maka ni Q, ini P. Maka Q dia adalah 3Q lagi kecil daripada 100. Ini adalah cara penjelasan dia. Ini adalah cara penjelasan dia. Jadi, daripada pernyataan tu kita cari mana satu P, mana satu Q. Okey, untuk akas, kita buat akas. Kita tengok akas. Jika Q dia bercakap tentang jika, okey, cikgu buat warna biru tau. Jika dia ambil Q pula. Tadi dia ambil P. Maksudnya Q ni duduk dekat depan. Q kita ialah 30. Jika cikgu salin warna hitam, Q ialah 30. Cikgu salin pula maka kita salin P pula. Silap, cikgu tersilap salin. Sorry. Okey. Cikgu tukar, tak payahlah, cikgu buat je lah warna biru. Okey, jika Q kita, ni Q kita. Ni Q, disebut Q dulu. 3Q lagi kecil daripada 100. Maka, Q ialah 30. Sini adalah cara cikgu keluarkan akas tu. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, songsangan. Songsangan ni, habis tentang akas. Songsangan ni kita tengok kepada dia punya formula. Kita tengok kepada dia punya formula. Songsangan untuk penafian P. Penafian P. Bila kita bercakap tentang penafian, kalau soalan tu bercakap tentang ayat, ayat maksudnya ialah, maksudnya dekat situ kita kena tambah sama ada dia tidak ataupun bukan. Cikgu ada terang dah sebelum ni. Contoh, penafian bagi P, Q ialah 30. Penafian bagi P, Q bukan 30. Q bukan 30. Ini kita dah menafikan P tu. Jelas ke? Okey, boleh faham kan? Okey, baik. Okey, ini penafian P, penafian Q. Untuk penafian Q, kamu tak boleh buat ayat tidak ataupun bukan. Sebab apa? Sebab dia bercakap tentang persamaan. Dia bercakap tentang persamaan.
Kalau dia bercakap tentang sama dengan, nak menafikan sama dengan ni, kamu ini kalau ayat ni 3 sama dengan X. Nak menafikan ayat 3 sama dengan X ni, kita nafikan dia jadi macam ni. 3 bukan sama dengan X. Tapi kalau 3 lagi kecil daripada 100, cikgu tunjuk cikgu tunjuk hujah cikgu. Okey. Tengok 3 lagi kecil daripada X. Tengok dekat sini. Kita nak menafikan yang ni, kita nak menafikan simbol ni. Cumanya cikgu pakai 3 lagi kecil daripada X. Okey, cikgu senaraikan apakah nombor-nombor kemungkinan daripada 3 tu. Okey, 3 tu termasuk tak untuk X tu? Nak tanya sikit. 3 tu termasuk tak untuk nilai X tu? Tak. Okey, pandai. Dan X ni lagi besar. Maksudnya 3 ni dia mengecil. 2, 1, 0, -1 dan seterusnya. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi sekarang kita nak menafikan ni. Ingat, kalau dia sama dengan nak menafikan ni, kita just pangkah ayat macam ni je. Letak sama dengan, bukan macam ni je kita pangkahkan dia. Tapi kalau dia lagi besar ke, dia lagi kecil ke, macam mana nak menafikan dia? Kita kena pakai simbol 3 lagi besar daripada X. Kita tak boleh pakai simbol ni. Cikgu terangkan dulu. Okey. 3 lagi besar daripada X. Kita tak boleh pakai 3 lagi besar daripada X tau. Sebab apa? Sebab bila kita pakai 3 lagi besar daripada X, X tu dia bermula dengan 4. Dia tak bermula dengan 3. 4, 5, 6 dan seterusnya. Maksudnya nombor 3 hilang. Kan dia dekat atas ni dia bermula dengan nombor 2. Sepatutnya dia adalah nombor 3 dekat sini. Cikgu, kita pergi buang nombor 3 ni. Jadi bila kita nak menafikan simbol lagi besar ataupun lagi kecil, kita kena pastikan semuanya nombor terlibat. Jadi 3 lagi besar daripada 0. Maksudnya dia bermula dengan 3. 3, 4, 5 dan seterusnya. Kan dia bersambung ni. Ada 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dia bersambung. Ini adalah cara kita menafikan kalau simbol dia lagi besar ke, lagi kecil ke. Kita kena pastikan nombor tu bersambung. Macam mana bersambung tu? Ni 1, ni 2. Kamu tak boleh ambil simbol ni. Sebab apa? Sebab dia bermula dengan 4. Maksudnya cikgu dah langkah nombor 3. Cikgu kena ambil simbol ni. Sebab apa? Cikgu kena libatkan 3. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi kita kena pakai simbol lagi besar dan sama dengan. Jadi cikgu dah menafikan dua-dua ni. Okey, cikgu mula buat. Tengok songsangan penafian P. Jika kita menafikan P tu, Q bukan 30. Cikgu tulis Q bukan 30. Maka kita salin belah bawah ni. 3Q lagi besar dan sama dengan 100. Jelas ke? Ya. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir, kontrapositif. Jika penafian bagi Q, kita salin pula bawah ni. Jika penafian bagi Q ni, kita salin pula ini dulu. 3Q lagi besar daripada 100, maka Q bukan 30. Ini jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Yang lain yang dah ada yang tutup kamera tu, buka kamera. Okey. Menggunakan contoh yang cikgu buat dekat depan, cikgu nak kamu tengok balik worksheet A, B, C ni. Okey, kita selesaikan A dulu. Okey, masing-masing cuba buat A. Okey, buat A. Send kat WhatsApp ke cikgu? Lepas tu hantar kat WhatsApp. Cikgu check. Okey, yang lain buka kamera, jangan matikan kamera anda.
Okey. Okey, cuba buat lepas tu send dekat cikgu. Cikgu bagi masa Okey, bagus. Dah ada yang dah send. Okey, bagus. Dah ada yang dah send. Okey, cia. Okey. Jadi untuk yang dah siap soalan nombor 1 terus je buat soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okey, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu lagi betul. Okey, Amar. Okey, cikgu tunggu Okey. Okey. Okey, jadi bagus ramai yang betul dan boleh buat. Cikgu suka. Okey, bagus. Okey, cikgu akan mula terangkan. Cikgu akan mula terangkan. Okey, yang apa terlambat ke ataupun tak faham ke, nak masuk ke, boleh tengok kat depan cikgu tunjukkan. Okey, boleh tengok cikgu tunjukkan. Boleh ke ni cikgu mula tunjuk ni? Boleh. Okey. Okey, Boleh. fahamkan penggunaan formula. Lepas ni formula kita, formula kita lagi rumit sikit. Tak adalah rumit, tapi bolehlah rumit tu. Okey. Okey, yang pertama lah kita nak jawab mana satu akas, mana satu sangsangan, mana satu kontrapositif. Okey, yang pertama kita tengok kepada ayat yang pertama sekali. Pertama sekali, dia bercakap tentang ayat pernyataan. Ni adalah ayat pernyataan. Jadi, bila kita nak jawab mana satu akas, mana satu songsangan, mana satu kontrapositif, kita kena tentukan mana satu P dia. Jadi, nak tahu P dia, kita kena tengok ayat yang pertama. Pernyataan jika P. Maksudnya P dia mana? Sebelah daripada perkataan jika. Sebelah daripada perkataan jika, inilah P dia. P untuk soalan ni adalah 7 tambah 3 sama dengan 10. Kita dah dapat P dia. Untuk Q, maka Q di sebelah perkataan maka ni adalah Q dia. Q dia adalah 10 tolak 7 sama dengan 3. Jadi dekat sini cikgu harap semua boleh fahamlah macam mana cikgu tentukan nilai P dengan nilai Q. Untuk akas, kita nak selesaikan akas, cikgu guna marker warna biru. Jika Q
Jika Q ni Q, disebut Q dulu. Jika Q kita 10 tolak 7 sama dengan 3. Lepas tu dia cakap apa? Maka P kita 7 tambah 3 sama dengan 10. Inilah cara jawapan dia. Jelas ke soalan yang cikgu tunjuk untuk Akas? Jelas. Ayo. Okey, buka kamera. Okey. Jadi bagus balik. Okey. Saya tak siap itu. Saya mati rumah. Tak. Okey. Esok Okey. P menafikan ayat P. Kan cikgu dah ajar tadi kalau nak menafikan ayat P kalau dia sama dengan tu macam mana? Kita buat macam ni. 7 tambah 3 sama dengan 10. Nak nafikan, kita bubuh saja tanda macam tu. Menafikan Q. 10 tolak 7 sama dengan 3. Macam tu. Itu adalah penafian dia. Okey, kita jawab dia punya songsangan. Jika menafikan Q, jika penafian Q yang ni, salin, jika 7 tambah 3 tu tak sama dengan 10, maka kita salin pula yang bawah dia. 10 tolak 7 tak samalah dengan 3. Okey, kontrapositif pula. Kita terbalikkan ayat dia. Kontrapositif, jika penafian Q dia sebut ni dulu. Jika penafian Q, penafian Q dia 10 tolak 7. Tak sama dengan 3. Maka penafian P dia sebut pula atas ni. 7 tambah 3 tak samalah dengan 10. Boleh faham ke macam mana cikgu selesaikan akal songsangan kontrapositif ni? Boleh. Okey. Cikgu tak dengar. Okey. Boleh. Okey, jadi last kita pergi kepada soalan B pula. Last. B. Okey. Cuba buat mana satu akas, mana satu songsangan, mana satu kontrapositif. Okey, yang lain buka kamera Okey, bagus. Dah ada yang dah siap. Okey, lain kali print worksheet. Bagus sama Hadif. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa lagi. Okey, bagus, betul, bagus. Dapat pun buat. Okey, yang tengah buat tu teruskan buat. Cikgu akan mula penerangan cikgu. Cikgu akan mulakan penerangan cikgu.
Okey, cikgu kita pergi kepada penerangan ni. Okey, buat yang tengah buat tu buat je, send je dekat WhatsApp cikgu. Okey, yang tak faham tu boleh tengok dekat depan. Yang dah buat pun boleh check jawapan dengan yang cikgu buat. Okey, kita pergi kepada soalan B. Yang pertama kita cari mana satu P, mana satu Q. Macam mana nak cari mana satu P, mana satu Q? Kita tengok kepada ayat pernyataan, iaitu yang ini. Jika setelah daripada jika ni, C bernilai positif. Ini adalah P dia. Sebelah daripada jika. Maksudnya, P kita untuk soalan ni adalah C bernilai positif. Maka Q. Kita tengok setelah daripada perkataan maka, kamu buka kurungan. Jadi dekat sini, kamu boleh tulis apa? Pintasan. Cikgu buat pintasan Y mempunyai nilai positif. Ini adalah P dia. Ini adalah Q dia. Jadi panjang sikit. Tapi pastikan salin semuanya. Jangan tinggalkan sikit pun. Akas macam mana nak buat? Kita ambil formula dia warna biru. Jika Q. Maksudnya kita sebut Q dulu. Jika cikgu salin balik. Pintasan Y mempunyai nilai positif. Cikgu salin macam ni saja. Positif. Maka kita salin, maka C bernilai positif. Ini cara dia. Ini adalah cara kita selesaikan. C tu bernilai positif. Tak nampak sangat, cikgu jarakkan sikit C ni. Maka C tu bernilai positif. Ini adalah penyelesaian untuk akas. Untuk penyelesaian songsangan, kita songsangkan dulu P. Songsangan untuk P apa? C bukan bernilai positif ataupun C tidak bernilai positif. Kita ambil yang paling sesuai. Tidak bernilai positif. Ataupun kalau kamu ambil bukan pun, selalunya lah berdasarkan pengalaman cikgu, tak adalah nak sampai tolak markah tu. C tidak bernilai positif. Okey, lepas tu Q, pintasan Y tidak mempunyai nilai positif. Itu cara dia. Pintasan Y, cikgu buat pintasan Y tidak ni tidak mempunyai nilai positif. Ini adalah apabila kita songsangkan P dan songsangkan Q. Okey, ni untuk jawapan songsangan ni cikgu just bagi tahu Jika songsangan P, C tidak bernilai positif, maka pintasan Y tidak mempunyai nilai positif. Kontrapositif kita terbalikkan pula. Jika penafian Q, buka kamera. Jika penafian Q, jika pintasan Y tidak mempunyai nilai positif, maka C tidak bernilai positif. Itu adalah cara dia. Itu adalah cara penyelesaian untuk satu akas, songsangan dan kontrapositif. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Clary, boleh Boleh. faham tak? Okey. Boleh, Cik. Okey. Baik. Habis kat sini. Okey, untuk penaklukan logik, satu lagi cikgu nak ajar. Boleh buka kamu punya buku teks. Kalau kamu dah boleh faham macam mana nak cari formula, dia takkan ada masalah. Dia senang sahaja. Okey, penaklukan logik kamu pergi buka kepada dia punya kesimpulan. Formula didaktif, hujah didaktif. Okey. Hujah induktif ni dia sikit. Dia sikit sahaja. Jadi cikgu tak fokus sangat dekat sini. Cikgu memfokuskan adalah hujah didaktif. Dalam hujah didaktif, kalau siapa yang tak ada buku teks boleh tengok kat depan. Dia ada 3 formula yang kamu kena hafal. 3 formula yang kamu kena hafal. Okey. Okey, yang pertama sekali,
Yang pertama sekali cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan satu-satu. Kamu boleh fokus. Okey. Formula yang pertama, hujah didaktif. Hujah didaktif. Okey. Yang ni kamu kena fokus. Sebab apa? Sebab dia menggunakan formula. Hujah didaktif ni selalunya kita nak membuat kesimpulan. Kita nak membuat kesimpulan. Kamu boleh tengok yang cikgu tunjuk ni. Lepas ni cikgu akan cikgu tengok sekejap worksheet. Hujah didaktif. Jika. Semua. Okey. Hujah didaktif kita akan pergi kepada membuat kesimpulan. Yang ni cikgu akan tunjuk nanti. Okey. Semua A ialah B. Premis pertama. Hujah didaktif nak buat kesimpulan sekarang ni. Kita nak buat kesimpulan sekarang ni. Premis 2. C ialah A. Untuk mendapat kesimpulan C ialah B. Okey. Jadi dekat hujah didaktif yang pertama dia bermula dengan perkataan semua. Bila kamu nampak perkataan semua, kamu boleh terus highlight kepada formula ni. Daripada formula ni, kamu kena tentukan mana satu A, mana satu B, mana satu C. Okey, tengok ni. Kita tengok kepada premis 1 dengan premis 2. Premis 1, macam mana nak tahu mana satu A? Tengok kepada premis 1 formula ni. Setelah daripada perkataan semua, lepas tu dia cakap tu adalah A. Tengok ni. Semua. Setelah daripada perkataan semua, dia bercakap tentang A. Maksudnya, A dekat soalan ni adalah gandaan 6. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Okey. Tengok, masih di premis nombor 1. Ialah. Tengok kepada formula dia. Setelah perkataan ialah, dia bercakap tentang B. Ialah. Setelah ialah. Ni ialah. Ni B kita. Gandaan 3. Jadi B kita adalah gandaan 3. Ingat hujah ni kita nak buat kesimpulan. Hujah tu awal-awal tu kenapa orang bercakap tentang hujah? Okey, defendant berikan hujah kamu. Okey, peguam A berikan hujah kamu. Daripada hujah, hakim akan tentukan kesimpulan dia. Ini adalah hujah didaktif dekat mana kita kena keluarkan kesimpulan kita. Jadi daripada ayat perkataan semula, kalau dia bermula dengan perkataan semua, kita pakai formula ni. Formula ni. Okey, kita tengok buka pula premis 2. C, dia mention tentang C dulu. Dia mention tentang C dulu. Jadi, premis 2, C kita adalah 18. Ialah A. A kita gandaan 6. Nampak dia salin balik. Ialah A. Gandaan 6. Kesimpulan ni, formula ni kamu kena ingat. Buat nota kecil-kecil. Formula ni aku kena ingat. Okey, kesimpulan C ialah B. Ambil C 18 ialah B. Ialah B. B kita gandaan 3. Nampak ni? 18 ialah gandaan 3. Itu cara dia. Okey, jelas ke penerangan cikgu untuk soalan pertama ni? Alamak. Jelas. Okey. Untuk kurang faham, boleh tengok kepada contoh yang seterusnya. Cikgu akan buka worksheet kamu tu. Okey. Kita tengok kepada ini tumbuhan yang mempunyai klorofil dapat menghasilkan. Ini hujah didaktif, sah dan munasabah. Mana yang mudah Okey. Kita tengok kepada pernyataan ini. Yang ini dia dikira sebagai semua jugalah, tapi dia tak termasuk, dia tak tulis semua pula. Tak apalah. Cikgu ambil buku teks. Cikgu ambil buku teks dulu. Sabar. Cikgu ambil buku teks dulu. Okey, ni. Nombor 7. Tak ada jawapan ni kat sini.
Nombor 7. Siapa ada buku teks, buka muka surat 89. Kita selesaikan nombor 7. Kita selesaikan nombor 7. Tengok ni. Lengkapkan hujah berikut sahadah munasabah. Okey, tengok macam mana cikgu keluarkan kesimpulan dia. Okey, tengok Okey, yang pertama dekat sini adalah premis 1. Kita nak cari A dia apa, B dia apa, C dia apa. Okey, tengok ni. Semua selepas daripada perkataan semua adalah A. Selepas dari perkataan semua ialah A. Maksudnya daripada sini A kita apa? Faktor bagi 4. Nampak ke macam mana cikgu cari A tu? Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Semua A ialah B. Maksudnya selepas daripada perkataan ialah, kamu kena ingat betul-betul ialah B. Maksudnya B kita adalah faktor bagi 8. Okey, premis kedua. Ni premis kedua. Ni ayat lah. 2. Dimension tentang C. Maksudnya ni 2. C kita adalah 2. Ialah faktor bagi 4 ni B. B kita faktor bagi 4. Nampak dia salin balik? Silap. A. Ni A. Dia salin balik A kita. Faktor bagi 4. Nampak ni? A kita. C ialah A. C ialah A. A kita kan kita dah detect faktor bagi 4. Ini adalah kita cara cari A mana satu, B mana satu, C mana satu. Okey, jadi daripada sini kita buat kesimpulan. Tengok formula kesimpulan. C ialah B. C ialah B. Jadi C kita apa? C kita 2. 2 ialah B kita apa? Faktor bagi 8. 2 ialah faktor bagi 8. Ini cara kita buat kesimpulan. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi tengok betul-betul contoh yang cikgu tunjuk satu-satu. Okey, kita tengok kepada worksheet dekat sini bukan apa. Dekat sini dia tak dekat bahagian contoh ni dia tak tunjuk mana satu semua. Cikgu nak fokus kat sini. Ni semua ni. Yang ni nanti loh. Okey, semua ni alamak. Tak apalah. Okey, tak masuk. Okey, kita pergi kepada cikgu punya latihan. Cikgu nak kamu keluarkan hujah dia. Okey, sekejap. Ini didaktif. Okey. Semua student dalam kelas ni cuba keluarkan kesimpulan bagi soalan yang berikutnya. Mana soalan dia? Yang ni, yang cikgu petakkan tu. Cuba keluarkan apa kesimpulan dia. Lepas tu tulis kesimpulan dia, send dekat WhatsApp cikgu. Cikgu, Ya. premis tu kena salin ke? Tak payah salin. Yang lain tak payah salin. Just keluarkan kesimpulan dia. Salin kesimpulan dia sahaja. Okey. Okey. Cikgu sambung chat. Terus. Okey, bagus. Okey, bagus. Ada yang dah buat. Okey, bagus. Buat kan.
Okey, bagus. Okey, bagus. Ramai yang faham. Ramai yang buat. Ramai yang jelas. Okey. Jadi, yang dah tutup kamera tu buka kamera, buka kamera. Okey, cikgu akan buat soalan ni. Cikgu akan buat soalan ni. Cikgu nak tunjuk dekat kamu, buka kamera masing-masing. Okey. Kita tengok macam mana nak keluarkan hujah dia. Kesimpulan. Kesimpulan untuk formula yang pertama. Okey, cikgu bagi tahu awal sebab apa? Sebab benda ni ramai student yang tak faham kalau dekat sekolah. Termasuklah sekolah cikgu lah. Jadi cikgu harap dengan waktu ni boleh tengok betul-betul. Okey. Kita tengok ni. Okey, cikgu mute kejap. Okey, tengok ni cikgu buat. Yang pertama kamu kena faham formula ni. Ingat cakap cikgu betul-betul. Formula ni tak diberi masa periksa. Kamu kena ingat. Semua A. Bila dia bercakap selepas daripada perkataan semua, semua ialah A. Maksud kat sini adalah semua A murid 4 amanah. A kita adalah murid 4 amanah. Cikgu tak nampak pun ialah. Okey. Dia ialah ni, kamu boleh tengok kepada ayat tu dia boleh ditambahkan ataupun tak boleh ditambahkan. Kalau ayat semua murid 4 amanah ialah menggunakan buku teks digital, tak sesuai. Jadi dia tak letak ialah tu. Jadi kamu kena pandai mengasingkan mana satu A dia, mana satu B dia. Ingat, satu objektif ataupun satu perkataan lengkap kat mana dia menunjukkan ayat A ni menunjukkan kepada murid 4 amanah. Ayat yang seterusnya ialah B. Menggunakan buku teks digital. B menggunakan buku teks digital. Dia lain tajuk. Tajuk untuk A, murid 4 amanah. Tajuk untuk B, buku teks digital. Jelas ke? Nak dengar sikit suara? Jelas. Okey, bagus. Buku teks digital. Okey, seterusnya. C ialah A. A tadi kita dah buat murid 4 amanah. Maksudnya C kita adalah Privina. C kita adalah Privina. Okey, kesimpulan. Kesimpulan dia bercakap tentang C ialah B. Ambil C. C Privina. C ialah B. Menggunakan buku teks digital. Menggunakan buku teks digital. Ini cara kita nak jawab dia. Cara mengeluarkan kesimpulan untuk formula nombor 1. Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Okey. Okey, habis. Habis tentang semua. Sekarang buka balik kamu punya buku teks. Pergi kepada dia punya kesimpulan. Kamu kena faham hujah didaktif dia ada 3 benda. Ni hujah didaktif. Hujah didaktif. Hujah didaktif dia ada 3. Dia ada 3. Iaitu perkara pertama dia mention tentang semua. Perkara kedua dia bercakap tentang jika. Maka. Senang je ni Jika. Maka. Ini adalah soalan nombor 2. Ini adalah soalan nombor 3. Soalan nombor 2. Jika P maka Q. Soalan premis pertama dia bercakap tentang jika dan maka. Premis ketiga. Soalan nombor 3 ni dia bercakap juga jika P maka Q. Apa beza dia ni? Okey, beza dia dekat soalan nombor 2 dia macam biasa. Dekat soalan nombor 3 dia buat penafian. Menafikan. Menafikan. Jadi cikgu tunjukkan. Kita fokus kepada formula nombor 2 dulu. Okey, kita fokus kepada formula nombor 2. Boleh tengok penjelasan. Senang je. Ini senang je. Okey, tapi yang paling penting adalah kita kena faham
bila dia formula nombor 2. Bila dia formula nombor 3. Okey. Cara kita nak tahu bila dia formula nombor 2 adalah kita tengok dekat premis nombor 2. Bila dia tak ada ayat penafian, maksudnya kita pakai formula nombor 2. Ni formula nombor 2, ni formula nombor 3. Senang saja. Jika P maka Q. Cara dia jika selepas daripada jika adalah P. Maksudnya tengok kepada premis nombor 1 ni. Tengok kepada premis nombor 1. Cikgu ambil premis nombor 1 ni. Okey, tengok ni. Dekat premis nombor 1, bila dia bercakap tentang jika, selepas daripada perkataan jika, ini dia mention tentang Q. Q kita X ialah gandaan 3. Gandaan 3. Nak cari Q tu macam mana? Selepas dari perkataan maka, dia bercakap tentang Q. Maka, ni 6 sorry, ni 6. Ni 6. Okey, maka X ialah gandaan 6. Ni P, cikgu tersilap. Sorry. Okey, cikgu tersilap. Ni P dulu, dia sebut P dulu, lepas tu Q. Maka Q, X ialah gandaan 3. Cikgu ulang balik daripada awal. Cara dia, kita tengok kepada premis nombor 1. Jika P, ni P kita, selepas daripada perkataan jika, dia bercakap tentang P. Maksudnya, ini adalah P. Yang kedua, maka Q. Selepas daripada perkataan maka, dia bercakap tentang Q. Selepas daripada perkataan maka, dia bercakap tentang Q. Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Jadi senang sahaja. Tapi untuk formula nombor 2 dengan formula nombor 3, macam mana nak bezakan? Cara nak bezakan, kita tengok di premis nombor 2. Premis nombor 2, dia bercakap P adalah benar. Premis, ini formula nombor 2. Dia cakap tentang P benar. Okey, premis nombor 2 untuk formula nombor 3, dia ada bukan kat sini. Dia ada bukan. Bila dia ada bukan, maksudnya dia ada penafian. Okey, jadi kita tengok kepada jawapan dia. Okey, kita dah dapat. Okey, tengok kat sini. Tengok dia buat. Jika X ialah gandaan 6, maka X ialah gandaan 3. Okey, ingat. Cara untuk menjawab kalau dia ada bagi tahu X ni, kamu masukkan nilai untuk X tu. Bila kita cakap tentang formula nombor 2, kenapa kita masukkan nilai? Kenapa kita masukkan nilai? Sebab kita kena masukkan nilai yang betul. Bila kita bercakap tentang formula nombor 2, X ni disuruh kita masukkan nilai yang betul. Nampak ni? Maksudnya P adalah benar. Jadi, maksudnya apa? Kita bercakap tentang P, pernyataan P. X ialah gandaan 6. Kalau cikgu cakap X ialah gandaan 6, cikgu tak boleh nak tentukan dia betul ke tak, selagi cikgu tak masukkan nilai untuk X tu. Jadi ambil gandaan 6 yang betul. Macam mana dapat 18 ni? 6 darab 3 kan 18. Gandaan tu kan darab. Jadi kita buat dia 18 ialah gandaan 6. Kesimpulan tu kamu kena ambil nilai yang kamu dekat X tu, dia bertepatan dengan dekat Q. Dia sesuai dimasukkan dekat Q. Dia masuk selalunya dia sama je lah. Kalau kita masukkan huruf 6 pun, 6 ialah gandaan 6. Kalau kita masukkan 12 ialah gandaan 6. 12 juga adalah gandaan 3. Maksudnya kita cari, kita masukkan, cari nilai yang betul untuk dimasukkan pada X. Sebab apa? Sebab formula dekat nombor 2, dia bercakap tentang statement yang benar. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Okey. Okey, tak apa. Kalau korang jelas, cikgu tunjuk. Okey. Yang ni sebenarnya inilah. Okey, hari ni hujan. Hari ni Susi membawa payung. Okey, ini benar ni. Ini benar. Dia tak ada perkataan tidak dengan bukan. Tapi tak apa. Cikgu pergi kepada satu-satu. Okey. Kita tengok kepada soalan 4A. Boleh buka muka surat 4A. Okey, dekat 4A ni, premis nombor 1, bila dia bercakap tentang jika dan maka. Jika dan maka. Okey, kalau kamu tak nampak, cikgu buat macam ni.
Okey, tengok ni Okey, cikgu keluarkan formula dia. Mana formula tadi? Okey, ni formula dia. Ni formula dia. Boleh tengok kat sini, sabar dulu Okey, boleh tengok kat sini. Premis nombor 1 dia bercakap tentang jika P maka Q. Jika P satu nombor ialah faktor bagi 6, ini adalah P. Maka Q ini selepas dari perkataan maka ini adalah dia punya statement yang kedua. Q dia adalah nombor itu ialah faktor bagi 18. Jadi premis nombor 2, P adalah benar. Kita tak boleh cakap satu nombor ialah faktor bagi 6 adalah benar. Tak boleh. Kita kena masukkan satu nombor tu, apa nombor dia? Apa nombor dia? Faktor bagi 6. Contoh cikgu masukkan 2. Dia masukkan 2. Bila dia dah masukkan 2. Bila dia dah masukkan 2. 2 ialah faktor bagi 6. Maksudnya ini adalah benar. Macam mana 2 ni faktor bagi 6? 2 darab 3. 2 darab 3 kan 2 adalah salah satu faktor nombor bagi terhasilnya nombor 6 tu. Okey, benar. Ni kan dah benar. Maksudnya P adalah benar. Selesai. Q. Bila kamu dah pilih nombor 2 dekat premis nombor 2 ni, kamu buat kesimpulan apa? 2, kamu masuk nombor itu adalah 2. Faktor bagi 18. Ini jawapan untuk kesimpulan dia. Jelas ke? Jelas. 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 Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita buat satu soalan. Kita buat satu soalan. Cikgu nak kamu cuba keluarkan satu kesimpulan untuk jika dan maka bagi soalan nombor 2. Okay, kejap Okay, ni jika segi 4 sama. Okey. B. Okey. Bagi tahu cikgu. Just tulis kesimpulan sahaja. Send dekat WhatsApp cikgu. Apakah kesimpulan untuk soalan ni? Okey, keluarkan kesimpulan dia. Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp Buat. Bagus. Ya, betul. Bagus. Apa nama ni? Adila. Bagus, Adila. Okey, bagus. Ramai yang betul. Okey, bagus. Ramai yang betul. Ini cuba buat. Okey. Cikgu masa terhad, cikgu akan selesaikan soalan ni. Yang tengah buat tu boleh je teruskan dekat cikgu. Okey, macam mana cikgu tahu ni formula nombor 2? Macam mana cikgu tahu
Ni formula nombor 2. Kita tengok balik ke dekat formula. Kamu boleh buka balik dekat buku teks kamu punya formula. Siapa ada buku teks, sila buka buku teks. Okey. Orang pelajar selalu confuse dia dekat formula nombor 2 ke formula nombor 3. Ini formula nombor 2. Ini formula nombor 3. Macam mana kita nak tahu dia formula nombor 2? Okey. Kita tahu dia formula nombor 2 bila dia bercakap tentang benar. Kita tahu dia formula nombor 3 bila dia ada penafian. Bila dia ada bukan, bila dia ada tidak, bila dia ada simbol sama dengan lepas tu pangkah. Tu kita pakai dekat formula nombor 3. Jadi kita berbalik kepada soalan ni tadi, kita tahu ini adalah formula nombor 2. Sebab apa? Sebab kalau dia formula nombor 3, dia bercakap tentang Kaimeng tidak menjadi Johan. Jadi dia tak mention tidak dengan bukan tu. Jadi dekat situ kita pakai formula nombor 2. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Okey, kesimpulan dia. Kesimpulan dia bercakap tentang Q. Jadi kita cari mana P, mana Q. Jika ini selepas daripada jika ini bercakap tentang P. Maka Q, maka selepas daripada maka dia bercakap tentang Q. Jadi kesimpulan apa? Dia mendapat hadiah tunai RM200. Dia mendapat hadiah tunai RM200. Kalau cikgu bercakap tentang dia, cikgu bercakap tentang dia, cikgu tak masukkan siapa dia tu. Tadi X, kita bercakap tentang nombor 2 kan tadi kan? Cikgu dah masukkan 2. Jadi cikgu kena masukkan siapa dia tu. Cikgu kena tujukan kepada Kaimeng. Kat sini cikgu ambil 2. Jadi dekat sini cikgu ambil Kaimeng. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Ini adalah soalan nombor 2 lah. Okey, habis dekat sini. Okey, kita pergi kepada formula nombor 3. Benda ni apa dia ambil masa sikit. Lepas ni kita take 5, cikgu bagi kamu rehat sikit. Walaupun masa kita nak habis, cikgu bagi take 2 lah. Take 2 rehat 2 minit je sebab cikgu nak bagi kamu relax, hadamkan dulu bab 3 sebab cikgu nak ambil bab 1. Kalau tak sempat, minggu depan cikgu akan continue bab 1 dan bab 2. Maksudnya kita dah cover untuk persediaan pertengahan tahun lah bagi yang tak lagi hadapi. Okey. Tengok kepada formula nombor 3. Macam mana cikgu tahu formula nombor 3? Bila dia ada penafian. Bila dia ada penafian. Bila cikgu cakap tentang penafian, dia boleh jadi bukan. Dia ada perkataan bukan. Dia ada perkataan tidak. Dan dia ada ataupun dia ada simbol macam ni. Maksudnya semua ketiga-tiga ni jelas menunjukkan dia ada penafian. Jadi kita tengok kat sini. Premis ini jika P maka Q sama sahaja. Sama sahaja nak cari dia. Contoh, jika X ialah gandaan 6, maksudnya ni P. Maka X ialah gandaan Q. Gandaan 3, ini Q. Jadi, tengok kepada premis nombor 2. Bukan Q adalah benar. Dia bercakap Q dulu. Tadi dia bercakap P dulu. Sekarang dia menafikan Q dulu. Jangan letakkan nombor yang betul. Kalau cikgu cakap X ialah bukan gandaan 3, kan dia cakap tentang Q. Kalau cikgu cakap Q, ni Q kita X ialah gandaan 3. Cikgu tulis X ialah gandaan 3. Yang belum buka kamera sila buka kamera. Cikgu tengok ni. Bagi semangat sikit kat cikgu. Okey, X ialah gandaan 3. Jadi kita menafikan dia. X bukan gandaan 3. Bila kita dah bercakap tentang bukan, maksudnya kita kena masukkan nilai ke dalam X tu yang bukan gandaan 3. Bukan sifir 3. Tak kisahlah kamu nak masuk berapa, 15 ke, 17 ke, 19 ke, yang bukan gandaan 3. Jadi soalan ni dia bercakap tentang 17. Jadi dia tulis 17 bukan gandaan 3. Ini adalah premis nombor 2.
Jadi kesimpulan dia macam mana? Untuk kesimpulan, cara nak buat kesimpulan dipakai P. Dipakai P. Dekat sini kita dah detect P dia mana? X ialah gandaan 6. Ni, X ialah gandaan 6. Ni Q cikgu terangkan Q Sekarang cikgu buat pula P. P dia apa? P dia adalah X ialah gandaan 6. X ialah gandaan 6. Kamu kena menafikan dia dulu. X bukan gandaan 6. Jadi, gandaan 6. Jadi, bila kamu nak masukkan nilai X, kena pastikan nilai yang kamu masukkan dalam X bukan gandaan 6. Jadi kat sini, kalau kamu dah pakai 17 dekat sini, pakailah 17 juga dekat sini. 17 bukan gandaan 6. Jelas ke penjelasan yang cikgu bagi ni? Nak dengar sikit suara? Jelas. Okey. Okey. Jadi kita cuba buat satu soalan. Cuba buat satu soalan dalam mencari kesimpulan untuk formula nombor 3. Okey, kejap Cikgu salin. Okey. Ini kamu kena faham tahu ni tahu. Ini dikira sebagai penafian. Kenapa cikgu tahu dia penafian? Sebab simbol dia berbeza. Kalau dekat sini nilai M ni cikgu tunjuk satu contoh luar sebelum kamu buat. Okey, tengok ni Tengok ni. Okey, kita pakai formula nombor 3. Kenapa cikgu cakap dia pakai formula nombor 3? Sebab tengok kepada premis nombor 2. Premis nombor 2 bercakap tentang Q. Untuk selepas jika P disebut tentang P. Cikgu padam balik ni semua. Jika P ini adalah P dia. Tapi Q dia apa? Q dia untuk Q dia kamu tengok ni. Marker Q. Jadi ini adalah Q dia. Jadi tengok ni. Bila dia mention M ni saja maksudnya dia tak masukkan nilai. Dia tak masukkan nilai M tu. Jadi kamu tak perlulah nak masukkan nilai. Tapi kalau dekat premis nombor 2 dia dah masukkan nilai 17, kamu kena masukkan nilai 17 juga. Jadi kalau kamu tengok dekat sini M lagi kecil daripada 12, kita tengok formula dia. Dia bercakap tentang apa? Dia bercakap tentang Q. Q kita adalah M lagi besar daripada 12. Contoh cikgu terangkan M bila lagi besar daripada 12, nilai yang mungkin bagi M tu, 12 tu terlibat ke tak? Cikgu nak soal kamu. Tak dengar? Bila cikgu cakap M lagi besar dan sama dengan 12, 12 tu ada tak jawapan yang dalam M tu? Tak dengar? Tak ada. Ada. Bila lagi besar dan sama dengan, maksudnya 12 tu terlibat. 12, 13, 14, 15. Jadi bila nak menafikan dia, kamu kena pilih satu simbol. Tengok ni kamu kena pilih satu simbol. Penafian untuk Q adalah M lagi besar daripada 12. Lagi kecil daripada 12. Jadi kamu tengok ni. M lagi kecil daripada 12. Cikgu nak terangkan kenapa dia pakai simbol ni sebenarnya. Kenapa dia menafikan guna simbol ni sebenarnya. Okey. 12 dekat sini, bila dia mention tentang lagi kecil daripada 12, 12 dah tak terlibat dah. 12 tu hanya terlibat bila ada simbol sama dengan dekat belah bawah ni. Sekarang ni tak ada. Jadi, bila dia lagi kecil, maksudnya 12 ni besar. Lagi kecil, dia mula dengan 11. 10, 9, 8. Ini yang cikgu maksudkan dia berterusan. Ini adalah yang cikgu maksudkan dia berterusan. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Ini yang cikgu maksudkan dia berterusan bila nak menafikan Q. Sekarang ni kita nak buat pula kesimpulan. Kesimpulan ni bercakap tentang P. Okey, P dia adalah ni P dia. M tambah 3 lagi besar sama dengan 2M tolak 9. Okey, tengok ni nak pakai simbol mana? Nak pakai simbol mana? Kamu tengok ni. Untuk nak pakai simbol mana, kamu cuba dulu buat.
Kalau cikgu buat X lagi kecil dan sama dengan 10, maksudnya simbol yang terlibat dekat sini adalah dia bermula. Ada tak 10 dekat sini? Ada. Ya, 10. Dia lagi besar ke lagi kecil? X ni. Makin Punggung dia kecil. kepada 10. Maksudnya lagi kecil. Dia menuju kepada X. Maksudnya dia lagi kecil. Nilai-nilai untuk X adalah lagi kecil. 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Sampai situ jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okey. Jelas. Okey, risau cikgu. Okey, jadi kalau nak menafikan simbol ni, kamu kena buat dia X tu lagi besar daripada 10. Sebab apa? Sebab bila cikgu buat lagi besar, contohlah cikgu buat lagi besar dan sama dengan 10. 10, 11, 12 dan seterusnya. Maksudnya ada pengulangan nombor 10 dekat sini. Ada pengulangan ni maksudnya kesilapan teknikal. Kita tak nak ada pengulangan yang nombor 10. Kita nak dia berterusan tapi kita tak nak dia berulang nombor yang sama. Sebab itulah bila kita nak menafikan simbol ni kita kena letak X lagi besar daripada 10. Bila lagi besar tu tak ada simbol sama dengan dekat bawah ni kita mula dengan 11, 12, 13 dan seterusnya. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi nak menafikan P ni adalah kita tukar simbol ni menjadi simbol ni. M tambah 3 lagi besar 2M tolak 9. Inilah kesimpulan dia. M tambah 3 lagi besar 2M tolak 9. Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Jadi cikgu harap jelas lah. Okey. Dah pukul 10. Lepas ni cikgu nak ajar tentang kuadratik. Untuk sambil-sambil kamu take tu, kita cuba jika satu. Okey, kita cuba soalan D. Kita cuba soalan D. Buat kesimpulan untuk soalan D. Sambil-sambil rehat. Bagi cikgu rehat kejap. Memang penaklukan logik ni dia banyak sikit penjelasan. Okey, cuba buat D. Keluarkan kesimpulan D. Terus. Cuba buat cuba buat. Yang dah tutup kamera, buka kamera. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus. Sian jawapan kat cikgu.
Okey, saya ingat cikgu. Okey, bagus. Ya, betul. Baik. Kena menafikan kena menafikan. Okey, yang dah tutup kamera tu buka kamera. Okey. Jadi cikgu akan jawablah. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok tadi nak dengar sikit suara. Ya, cikgu. Okey. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, takut dah dah habis tenaga. Cikgu lagi habis tenaga ni. Okey, tak apa cikgu ajar Okey, tengok ni. Cikgu tadi pergi jogging sikit. Okey. Tengok ni. Pakai formula ni. Yang pertama sekali cikgu nak kamu faham kenapa dia pakai formula nombor 3. Dia pakai formula nombor 3. Jika dan maka ni kita dah pasti dah. Di antara nombor 2 dengan nombor 3. Formula nombor 2 dengan nombor 3. Macam mana cikgu tahu dia pakai formula nombor 2? Nombor 3. Sebab dia ada perkataan bukan dekat sini. Bila dia ada perkataan bukan, inilah formula kesimpulan dia. Maksudnya bercakap tentang P. Mana satu P, mana satu Q? Selepas daripada perkataan jika adalah P. Selepas daripada perkataan jika adalah P. Ini adalah P dia. Selepas pula daripada perkataan maka adalah Q. Ini adalah Q dia. Untuk formula dia, premis 2, dia bercakap tentang Q. Benda itu adalah bukan benda hidup. Tengok ni. Cikgu buat Q. Q dia adalah satu benda hidup. Benda itu ialah satu benda hidup. Benda hidup. Okey. Yang kedua, kita menafikan Q tu. Benda itu, cikgu buat ni benda itu bukan benda hidup. Cikgu dah menafikan Q dia. Tapi masalahnya dekat sini dia dah masukkan televisyen. Jadi, kita masukkan benda tu yang dimaksudkan adalah televisyen. Televisyen bukan benda hidup. Ini adalah premis nombor 2. Nampak ni? Satu-satu cikgu salin. Jelas ke? Boleh faham ke macam tu premis nombor 2 tu? Boleh cikgu. Jelas. Okey. Sekarang ni cikgu nak keluarkan kesimpulan dia. Cikgu nak kamu semua tengok. Kesimpulan dia bercakap tentang P. Jadi P kita apa? P kita adalah satu benda terdiri daripada sel. Satu benda terdiri daripada sel. Sekarang nafikan dulu. Jangan terus masukkan apa benda-benda tu. Nafikan dulu. Satu benda bukan terdiri daripada sel ataupun tidak terdiri daripada sel. Cikgu pilih tidak. Tidak terdiri daripada sel. Untuk soalan bukan dengan tidak ni kamu jangan risaulah, selalunya tak akan potong markah sebab ini adalah matematik, bukan bahasa Melayu. Okey. Jadi, dia dah bercakap tentang televisyen, masukkan. Televisyen tidak terdiri daripada sel. Inilah jawapan dia. Buat satu-satu. Buat satu-satu macam cikgu tunjuk tu. Inilah jawapan dia. Yang mana yang bawah? Bawah sekali. Ini jawapan dia. Boleh tengok. Ini adalah jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Yang dah tutup kamera, buka kamera. Okey. Okey, inilah jawapan dia. Televisyen bukan satu benda hidup. Dia bukan terdiri daripada sel.
Jawapan dia ni lah. Television tidak terdiri daripada sel. Sebab apa? Sebab kita bercakap tentang P. Masing-masing boleh tengok hujah-hujah ni, hujah didaktif dengan akas. Kenapa cikgu highlight tentang dua benda ni? Akas yang pertama adalah pakai formula. Akas pakai formula P dengan Q tu. Hujah didaktif ada 3 formula, semua pakai formula. Okey, habis tentang penaklukan logik. Okey, jadi cikgu nak masing-masing buka kamera. Yang belum buka kamera tu sila buka kamera. Kita nak pergi kepada bab 1 sikit. Kalau kita tak pergi, maksudnya sampai bila-bila kita tak faham. Bab 1 ni jangan risau. Jangan risau, cikgu akan ajarlah sikit-sikit. Maksudnya kelas depan cikgu akan pergi pula kepada bab 1 juga. Jangan risau. Kalau bab 1 kat sekolah ni masing-masing jelas ke kat sekolah? Cikgu nak tanya sikit. Tak jelas. Tak jelas, dia Boleh tak lah. jelas. Boleh lah. Wan Farisha macam mana Wan Farisha? Jelas bab 1 kalau kat sekolah? Boleh lah. Boleh lah. Okey, jadi senang je bab 1 ni senang je. Yang belum buka kamera tu buka kamera. Zarif, mana Zarif? Anis Sofia. Luqman. Okey. Okey, jadi cikgu ada 20 minit sahaja. Cikgu nak 20 minit ni cikgu akan terangkan kepada kamu. Kita tak sempat pun nak lakarkan graf. Cikgu nak terangkan apa tu kuadratik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kuadratik? Macam mana nak tentukan dia kuadratik? Okey. Untuk yang dah rasa senang, untuk yang dah rasa dia boleh buat. Okey, kita akan cuba sama-sama. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini adalah lagi 20 minit je. Lagi 20 minit je. Lepas tu habis dah kelas kita. Okey. Cikgu just nak highlight, nak masuk bab 1 ni, cikgu just nak ambil dasar dia saja. Apa tu kuadratik? Okey. Yang pertama, cikgu nak soal yang dah jelas ni. Clarin. Clarin ada? Clarin, bila orang tanya kuadratik tu apa, Clarin nak jawab apa? Satu fungsi. Satu kuasa, Fungsi. fungsi. Fungsi lain. Fungsi tu lain. Persamaan tu lain. Fungsi ni, kalau kamu tengok fungsi ni, setiap fungsi dia bermula dengan fx. Fx. Kalau dia bercakap tentang persamaan, dia bercakap tentang ada sama dengan. Jadi bila orang tanya kuadratik tu apa, jawapan untuk kuadratik semua sekali kena salah ni. Semua sekali kena faham. Kuadratik adalah apabila ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jangan cakap dia fungsi. Kuadratik adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Cikgu, fungsi kuadratik tu apa? Fungsi kuadratik adalah fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini fungsi. Cikgu, kalau persamaan kuadratik tu macam mana? Kalau persamaan kuadratik tu adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Ini perbezaan fungsi kuadratik, perbezaan tentang persamaan kuadratik. Tapi yang kamu kena betul-betul faham kuadratik tu apa? Kuadratik adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jelas ke? Yang lain? Sama-sama? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, sekarang ni kita cuba cikgu bagi satu contoh. Cikgu bagi satu contoh. Okey. Okey, cikgu masukkan nilai. 3x kuasa 2 tambah bx. Tidak. 3x kuasa 2
tambah 5 X tambah 7. Persoalan dekat cikgu dekat nombor 1 ni dia kuadratik ke tak? Kuadratik. Okey. Dia dikira sebagai kuadratik. Betul? Nombor 2. 3X kuasa 2 tambah 5X. Dia kuadratik ke tak? 3X kuasa 2 tambah 5X. Kuadratik. Kuadratik. Okey, kuadratik. Soalan nombor 3. 3X kuasa 2. Dia kuadratik ke tak? Kuadratik. Ada yang dah tak dengar suara. Hmm. Dia dikira sebagai kuadratik. Dia kuadratik. Dia kuadratik. Soalan nombor 4. Cikgu ambil 5X tambah 7. Dia kuadratik ke tak 5X tambah 7? Bukan. Okey, bagus. Ini dikira sebagai bukan kuadratik. Ini dikira sebagai ya kuadratik. Ini dikira sebagai ya kuadratik. Ini dikira sebagai ya kuadratik. Apa yang cikgu nak highlight dekat sini adalah selagi dia ada X kuasa 2, dia dikira sebagai kuadratik. Selagi kuasa yang paling besar dekat persamaan tu adalah X kuasa 2, dia dikira sebagai kuadratik. Nombor 2, 3X kuasa 2, dia still ada lagi, dia dikira sebagai kuadratik. Yang nombor 3, dikira sebagai 3X kuasa 2, dia dikira sebagai kuadratik juga. Walaupun dia hilang dekat sini, cikgu hilangkan nombor 7. Dekat nombor 2 ni salin tahu ni nota. Nombor 7 ni hilang. Walaupun dia hilang C dia dikira sebagai kuadratik. Nombor 3, dia hilang C dia dan hilang B dia pula. Dia still lagi kuadratik bila dia ada X kuasa 2. Tapi bila mana walaupun dia ada 5X dengan 7, tapi 3X kuasa 2 tu hilang, dia terus tak jadi kuadratik. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. Dekat mana jadi wajib dia apa wajib. Wajib ada kuadratik bila dia wajib ada X kuasa 2. Okey, cikgu nak terangkan pula kalau bukan. Okey, soalan nombor 5. Cikgu tambah 3X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tambah 7X tambah 5. Soalan nombor 5 ni dia dikira sebagai kuadratik ke tak? Tak. Kenapa tak? Dia ada X kuasa 2. Sebab ada ada Ya. kuasa 3. Pandai. Dia ada X kuasa 3. Jadi, bila dia ada X kuasa 3, dia dikira sebagai bukan kuadratik. Kenapa? Sebab kuasa yang paling besar hanya kuasa 2. Dia tak boleh kuasa 3, dia tak boleh kuasa 4, dia tak boleh kuasa 5. Jelas ke? Jelas. Okey. Kita bagi kepada contoh nombor 6. 2X kuasa 2 tambah 7X tambah 5X tambah 2. Soalan nombor 6 dia kuadratik ke tak? Tidak. Kenapa dia tidak? Sebab ada punca kuasa. Yah, pandai. Sebab dia ada punca kuasa. Punca kuasa maksudnya, punca kuasa dekat sini dia membawa maksud apa? Contohlah cikgu buat punca kuasa X. X ni kuasa berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 1. 1/2, pandai. X kuasa 1/2. Bila kuasa tu dalam keadaan pecahan, macam mana kita nak tahu kuasa tu dalam keadaan pecahan? Bila dia ada square root. Square root 2 ke, square root 3 ke, tak kisah. Selagi dia ada square root, dia dikira sebagai bukan kuadratik. Boleh faham? Boleh. Okey. Kita pergi kepada contoh yang terakhir iaitu contoh 7. 3/X kuasa 2
tambah 5x tambah 2. Ini soalan nombor 7 ni dia dikira sebagai kuadratik ke tak? Kuadratik. Okey, berapa orang cakap kuadratik? Cakap kuat-kuat. Saya. Okey. Yang Clarin, nombor 7 ni kuadratik ke tak? Bukan. Kenapa dia bukan? Sebab X kuasa 2 dia dalam bentuk pecahan. Okey. Okey, cikgu soal Clarin pula. Cikgu soal masih lagi di Clarin. Cikgu buat 3x kuasa 2 per 2 tambah 5x tambah 2. Ini dikira kuadratik ke tak? Iya. Okey, kenapa? Kan dia pecahan juga. Sebab X kuasa 2 dia tu di atas. Pandai. Itulah jawapan dia. Kenapa nombor 7 ni dikira sebagai bukan kuadratik? Kalau kuasa tu dekat bawah, bila kita bawa dia ke atas, dia akan jadi 3x kuasa negatif 2 tambah 5x tambah 2. Jadi kita tak nak dia dalam keadaan negatif. Jadi jawapan untuk nombor 7 ni dikira sebagai bukan kuadratik. Ni salin. Bila dia kuadratik, bila dia kuadratik. Bila dia kuadratik dan bila dia bukan kuadratik. Nombor 8 ni, bila x kuasa 2 ni dekat atas. Jadi dia sebenarnya adalah 3 per 2 x kuasa 2. Dia tak ada negatif-negatif. Okey, inilah jawapan dia. Cikgu highlight. Kamu kena tahu bila dia dikira sebagai kuadratik. Cikgu ulang balik. Kita kenal dulu kuadratik ni. Tak masuk lagi. Kita just nak kenal dulu. Okey. Jadi, bila dia kuadratik, bila dia ada x kuasa 2 yang paling tinggi. Cikgu ulang lagi sekali. Dia kuadratik bila dia ada x kuasa 2 yang paling tinggi. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey. Kat Dia tak tengah-tengah. kisah. Cikgu. Ada soalan? Kalau kat tengah-tengah. Dia punya X kuasa 2 kat tengah. Dia punya x kuasa 2 dekat tengah-tengah. Tak kisah. Tak kisah. Dia dikira sebagai kuadratik juga. Walaupun x kuasa 2 tu dekat hujung. Contoh. Contoh. 7 tambah 5x tambah 2x kuasa 2. 2x kuasa 2 ni cikgu letak kat hujung. Selagi ada x kuasa 2, dia dikira sebagai kuadratik. Kuasa 2 tu yang paling tinggi lah. Boleh faham? Boleh. Dia tak kisah. Kuasa 2 tu dekat tengah ke, dekat belakang ke, dekat depan ke. Salin tahu semua ni tahu. Selagi dia ada kuasa 2 tu benda yang paling wajib. Dia dikira sebagai kuadratik. Walaupun dia tak ada bx ni. Dia tak ada bx dan tak ada c. Yang mengukuhkan dia kuadratik adalah kuasa 2 ni. Bila dia bukan kuadratik, kita tengok kepada contoh nombor 4. Bila dia hilang kuasa 2 tu. Ni nombor 4 ni. Dia hilang kuasa 2 tu. Jadi dekat nombor 4 ni dia dikira sebagai bukan kuadratik. Nombor 5 dia dikira sebagai bukan kuadratik. Kenapa dia dikira sebagai bukan kuadratik? Tapi dia ada x kuasa 2. Dia dikira sebagai bukan kuadratik sebab dia ada kuasa yang lagi tinggi daripada kuasa 2. Kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5 dan seterusnya. Soalan nombor 6. Kenapa dia dikira sebagai bukan kuadratik walaupun dia ada x kuasa 2? Dia ada punca kuasa. Punca kuasa dekat sini bermaksud pecahan. Kuasa tu dalam keadaan pecahan. Kita tak nak kuasa tu dalam keadaan pecahan. Soalan nombor 7. Bila X tu dekat belah bawah, kamu kena ingat hukum indeks. X kuasa 2 ni duduk dekat belah bawah. Bila kita bawakan dia ke atas, dia akan jadi negatif. Kita tak nak. Kita tak nak dia negatif. Kita tak nak dia negatif. Kita tak nak dia dalam keadaan pecahan. Kita tak nak dia dalam keadaan lebih daripada 2. Jadi nombor 8 ni pecahan juga. Tapi dia X tu duduk dekat belah atas. Jelas ke soalan? Jelas ke penjelasan cikgu?
Jelas. Okey, kalau jelas, cikgu nak masing-masing tentukan dia kuadratik ataupun tak. Buka kepada muka surat. Okey, buka kepada muka surat. Kalau dekat buku teks, buka kepada muka surat 5. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi tadi, cikgu nak masing-masing buat A sampai I. Ni dah habis dah soalan kita. Buat A sampai I. Bukannya nak buat jalan kerja dia tak panjang. Dia just tentukan dia kuadratik ataupun tak. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Eh, A sampai I. Salin kan cikgu. Apa? Tak payah salin soalan kan? Tak payah salin soalan. Ha. Okey, lagi 2 minit cikgu bagi masa. Cuba buat tau. Cuba. Nanti cikgu ajar juga, jangan risau. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Cuba. Cikgu ajar. Cikgu. Okey, buka kamera ni. Adila ni dah lah masuk lambat. Adila, boleh dengar ke cikgu? Boleh. Adila faham ke setakat ni?
Ha? Cikgu kurang dengar. Nanti kalau Adila confused, WhatsApp cikgu bagi tahu kat mana yang tak faham. Yang lain pun sama juga. Biar cikgu biar cikgu rangka nak belajar, nak mengajar apa minggu depan. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera, boleh buka kamera. Nisa, Wan Farisha, Nuralia Nazira, Emira, buka kamera. Last dah. Cikgu akan jawab semua soalan dekat depan ni. Kita ni belajar apa? Kita nak tentukan dia kuadratik ke tak. Itu je. Itu sahaja. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Bazil mana Bazil? Bazil, buka kamera. Okey. Tengok kat depan. Nombor 1A. Agak-agak A ni kuadratik ke tak? Ya. Ya, dia dikira sebagai kuadratik. Pandai. Dia X kuasa 2 tolak 5. X kuasa 2 itu dah cukup. Syarat itu sahaja dah cakap dia sebagai kuadratik. Jadi X kuasa 2 je. Okey, B. Dia kuadratik ke tak B? Tak. Ya. Kenapa dia tak? Sebab dia negatif. Ya, dia tak sebab dia ada negatif. Pandai. Okey, C. C kuadratik ke tak? Bukan. Kuadratik. Ya, dia dikira sebagai bukan kuadratik. Sebab apa? Sebab nilai pemala untuk kuadratik dia hanya ada satu sahaja huruf. Dekat C ni dia ada huruf Y. Lepas tu tambah pula dia ada huruf X. Kita tak nak. Huruf tu ada satu sahaja. Cikgu lupa mention yang ni. Okey. Bagus. Dekat D. D ni kuadratik ke tak D ni? Ya. Betul. Dia dikira sebagai kuadratik. Dia tak kisah kalau persamaan tu B ke, C ke, E ke. Asalkan dia ada kuasa 2. Cikgu tak kisah pun. Dia mention tentang X ni sebab kita nak belajar graf nanti. Tapi ada je soalan dia cakap tentang huruf lain. C kuasa 2. Asalkan dia ada kuasa 2, dia dikira sebagai kuadratik. Okey. E. E ni kuadratik ke tak? Bukan. Bukan. Dia bukan kuadratik. Kenapa dia bukan? Sebab dia kuasa 3. Ya, dia ada kuasa 3. Kita tak nak dia kuasa 3. Okey. Cikgu nak tanya. Adila dengar suara cikgu? Dengar. Adila, F tu kuadratik ke tak? Tak. Tak. Okey, tak. Kenapa dia bukan kuadratik? Sebab dia ada kuasa dalam bentuk pecahan. Kita tak nak kuasa dalam bentuk pecahan. Kita nak dia kuasa 2 sahaja. Jelas ke Adila? Jelas. Okey. Okey, Clarin, G ni kuadratik ke tak? Bukan. Okey, kenapa dia bukan Clarin? Sebab X kuasa 2 dia di bawah. Ya, Pecahan. bila dia dekat bawah, bila kita dibawa ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 2. Kita tak nak dia dalam keadaan negatif. Pandai. Okey, Bazil, H ni kuadratik ke tak? Kuadratik. Ya, dia dikira sebagai kuadratik. Okey, akhir sekali, I tu kuadratik ke tak? I tu? Kuadratik. Kuadratik. Ya, macam mana nak tahu dia kuadratik? Tak ada pun kuasa 2. Kembangkan. Ya, kita kena kembangkan. N darab N dapat N kuasa 2. N darab negatif 2, kita dapat negatif 2N. Bila dia ada kuasa 2 dekat sini, dia dikira sebagai betul. Okey, jadi sampai situ sahaja lesson kita. Cikgu nak buat rumusan sikit. Okey, kelas kita pada hari ini, pertama sekali kita belajar tentang akas. Kita belajar tentang akas. Macam mana nak buat akas, macam mana nak cari songsangan dia apa, macam mana nak cari kontrapositif dia apa. Seterusnya, cikgu ajar pula tentang hujah didaktif.
Dalam hujah deduktif ada 3 formula. Iaitu ni formula pertama. ABC. Kita panggil dia formula ABC. Formula pertama. Formula kedua. Jika maka. Jika maka formula kedua apa? Bila tiada penafian, kita pakai formula nombor 2. Kalau ada penafian, kita pakai formula nombor 3. Ni dia ada bukan kat situ. 4 formula tu kita dah banyak tau bawah dia tu tau. Okey. Seterusnya kita belajar tentang kuadratik. Kita nak tahu dia kuadratik ke tak? Bila dia kuadratik? Kenapa kita nak kena kenal dia dulu? Bila kita kenal barulah kita tahu apa yang kita kira. Contoh kamu tak kenal dengan cikgu, kamu nak study cikgu macam mana? Kalau kamu nak kenal dengan Malaysia, kamu nak study tentang Malaysia, kamu kena kenal dulu Malaysia itu apa. Ada berapa buah negara, siapa nama agung, berapa buah negeri maksud cikgu. Okey, jadi nanti next class, kalau siapa-siapa ada permintaan nak cikgu ajar apa, WhatsApp cikgu. Kalau tak, cikgu just proceed kepada bab 1. Lepas tu akhir last kelas cikgu ambil asas nombor. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan. Cikgu berbangga juga dengan Adila. Walaupun tak dapat masuk, push juga WhatsApp cikgu. Macam mana nak masuk, macam nak masuk. Kalaulah yang lain bagi ada semangat macam Adila. Cikgu akan tolong. Cikgu akan tolong. Tapi ramai yang tak dapat datang dia WhatsApp cikgu sebab apa? Sebab ada yang tak sihat dan sebagainya lah. Okey, jadi sampai situ sahaja semua. Bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey, Terima sama-sama. kasih cikgu. Okey. Cikgu. Okey, sama-sama.